Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan semula cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini ada 3 cerita Abang nak sampaikan. Yang pertama berlaku dekat Pendang Kedah tahun 2010. Diceritakan oleh Abang seorang lelaki namanya Rocky. Pengalaman dia sendiri, tapi sewaktu Abang dapat cerita ni ada beberapa fakta yang Abang macam terkejut. Terkejut. Nanti Abang ceritakan kenapa Abang terkejut. Abang rasa macam tak disangka-sangka ada benda yang tak kena. Lepas tu cerita yang kedua berkenaan 2004 ke 2003 lebih kurang macam tu. Kisah seorang budak perempuan macam mana berlaku histeria dekat sekolah dia. Tapi cerita histeria ni lebih lain daripada yang lain. Sama juga macam cerita kena tindih kan, ceritanya kena tindih, tapi kadang-kadang yang ini tindihnya lain, yang ini tindihnya lain. Macam tu juga dengan cerita yang kedua, histeria jenis lain. Jadi cerita yang ketiga pula berkenaan dengan harimau jadian, berlaku pada tahun 1988 kalau tak silap Abang, dekat satu kampung Melayu di Johor Bahru. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang, insya-Allah Abang akan ceritakan. Sebelum tu Abang nak buat satu pengumuman, iaitu bersempena dengan Abang kan banyak kali kan tukar-tukar baju kan, dan Abang pernah merungut Abang tak tahu nak pakai baju apa. Jadi Abang pergilah kedai untuk buat baju Abang sendiri, printing Abang sendiri mengikut kepala otak Abang yang tak berapa nak kreatif ni. Jadi ada juga tukang printing baju tu tunjukkan, bang, kalau Abang punya YouTube ni hantu macam ini, ada letak gigi tajam-tajam ke cerita. Tapi Abang kata Abang nak tulisan je, dan nanti Abang akan pakai baju tu bila dah siap. Dan kalau lah korang nak baju tu, nanti Abang boleh printkan atau Abang hantarlah, jual lah murah-murah je. Mana tahu kan kalau dapat jual banyak, nanti bolehlah duit tu niat dulu kan. Niatnya nak hantarlah dekat rumah orang tua ke, rumah mak anak yatim ke, kita pun dah nak puasa kan. Buat-buatlah pahala sikit. Itu kalau jualannya banyak, sebahagian daripada tu. Itu pun Abang pun bukanlah daripada satu planning, tapi Abang nak ada satu tanda selain daripada silver play button yang kita kongsi bersama, dan juga satu t-shirt sebagai tanda. Melalut panjang gila hari ni. Okey, itu je lah Abang nak cerita. Tapi baju tu belum siap. Abang masih lagi pakai baju lama. Abang suka baju biru. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku dekat Pendang Kedah pada tahun 2010. Yang cerita kat Abang nama dia Rocky. Rocky ni dia kerja kilang dekat kawasan Kedah. Dan bila dia kerja kilang, dia berjumpa dengan ramai orang yang dijadikan kawan. Termasuklah seorang lelaki yang asal lelaki ni adalah dari Pendang Kedah. Okey. Jadi bila dah lama kerja kilang, akhirnya si kawan lelaki dia ni pun berhenti. Katanya balik kampung nak jaga mak selepas bapa dia meninggal. Okey. Jadi bila dah lama terputus hubungan, Rocky ni pun teringinlah nak jumpa kawan lama dia ni. Jadi dia roger lah kawan lama dia kat mana duduk. Rupanya dia duduk dekat Gajah Putih ke Gajah Mati. Lebih kurang macam tu tempatnya, Gajah Putih kalau kata saya Abang. Dekat Pendang Kedah. Jadi diorang pun set lah, apa kata kita berjumpa, dah lama sangat tak berjumpa ni kan, at least berjumpa, bersilaturahim semula. Jadi seperti hari yang dijanjikan, si Rocky ni dengan ada seorang lagi kawan naik motor daripada Alustar pergi ke Pendang Kedah. Lepas tu diorang ikutlah arahan dia punya peta yang diberikan oleh si kawan lelaki ni. Dia kata tempat kawan dia ni duduk adalah pendalaman. Dia lebih dalam daripada estate. Kan kalau ada setiap kelapa sawit ataupun getah, dia ada estate dia sendiri. Ini belakang estate tu dekat Pendang Kedah. Komen jauh. Dan bila sampai dekat kawasan kampung. Bila sampai dekat kawasan kampung tu, tak banyak rumah. Dan rumah si kawan Rocky ni adalah rumah yang terakhir sekali. Dan di belakang rumah tu ada satu rumah tapi tak diduduk lagi. Dan mengikut cerita, rumah belakang tu adalah rumah arwah atuk dia. Dan memang tak ada orang nak duduk. Nanti Abang cerita kenapa tak ada orang nak duduk. Ini cerita benar dan kita ambil pengajaran daripadanya. Okey.
Jadi diorang pun berjumpalah daripada makan tengah hari naik minum petang. Sampai dekat minum petang, mak si kawan ni kata, janganlah balik dulu, makcik nak masak-masak ni. Korang makanlah malam kat sini kan. Kalau bila dah makan-makan ni, kalau nak tidur sini pun, tidur baring pun makcik suka. Sebab kita orang tinggal berdua je, kawan dia dengan maknya, berdua je. Jadi bila ada tetamu tu, dia anggap sebagai rahmat, buat meriah-meriah kawasan rumah. Jadi diorang pun tak dalam rancangan, bukan ada dalam rancangan untuk tidur dekat rumah tu. Jadi daripada makan tengah hari, minum petang, last kali makan malam. Lepas makan malam, diorang memang decide, buat keputusan, kita tidurlah dekat rumah sini sajalah. Bila nak jumpa lagi kan, bila nak jumpa lagi susah lah, sebab jauh kan Pendang dengan Alor. Jadi lebih baiklah kita habiskan masa bersama. Jadi bila dah habis-habis makan tu, diorang pun angkat-angkatlah pinggan, nolong-nolonglah makcik ni. Yang ni abang pelik sikit ni. Bila dia angkat pinggan, yang diorang ni, si Rocky ni, bawalah ke dapur. Lepas tu kawan dia cakap apa? Jangan bawa ke dapur, dapur tak ada air. Terkejut dia, dapur tak ada air? Kenapa? Rumah ni tak ada air pipe ke? Oh, dia kata rumah ni memang tak pernah ada air pipe. Dah minta dah mohon dah banyak kali wakil rakyat datang, tapi tak juga ada air pipe. Tapi abang tak tahulah sekarang ini cerita 2010. Jadi si Rocky ni tanyalah, nak mana bawa pinggan-pinggan ni kita nak basuh. Dia kata, oh kat depan tu ada perigi, kita basuh kat perigi. Lepas tu dia orang pun pergilah bawa ke perigi. Pelik juga abang, rumah-rumah zaman 2010 masih ada lagi orang guna perigi kan. Abang macam terkedu juga bila dapat cerita ni. Jadi dia orang pergilah dekat perigi dia. Baru si kawan dia ni nak ambil air daripada perigi, tiba-tiba mak dia jerit daripada dalam rumah. Jangan basuh air dekat perigi. Jangan basuh mangkuk dekat perigi. Jangan basuh, malam ni tak boleh. Malam ni tak boleh. Basuh kat sungai. Tenganga Rocky. Tak akan basuh kat sungai. Agak-agak lah kot. Ini zaman 2010. Bukannya zaman 1970. Takkanlah tak kena basuh kat tepi sungai. Lepas tu dia tanya kawan dia, selamat ke kita nak basuh kat tepi sungai ni? Lepas tu kawan dia cakap, sebenarnya bukan sungai, itu macam air, kawasan tadahan air, macam satu kolam yang besar, dia kata. Jadi selamat aja, aku selalu je basuh pinggan kat situ malam-malam. Cumanya mulut jangan cabul lah, sebab ini kawasan yang misteri. Dulu dekat kawasan air tadahan air ni adalah perkuburan orang zaman dulu-dulu, perkuburan zaman-zaman Hang Tuah. Jadi bila dah tak digunakan lagi, air pun bertakung kat dalam tu, dibentukkanlah satu kolam. Jadi kau kalau sampai situ jangan mulut-mulut cabul. Jadi basuh aja. Kalau nampak apa-apa buat bodoh je, dia kata. Tapi bila cakap macam tu, Rocky rasa macam tak sedap hati. Sebabnya Rocky ni memang berasal daripada Pekan, bukanlah berasal daripada kampung. Jadi dia rasa inilah pertama kali dia basuh pinggan dekat tepi sungai. Dah macam zaman-zaman 50-an, zaman 60-an macam tu. Terlalu lama lah dia kata. Jadi bila bawa pinggan ni, dia orang bertiga lah kan, Rocky, kawan dia, lepas tu tuan rumah. Bawa lah pinggan kat tepi tadahan air tu. Abang namakan dia sebagai sungai lah kan. Bawa. Lepas tu baru nak cuci, tiba-tiba Rocky nampak ada orang, waktu ni malam lebih kurang pukul 9 malam. Ada orang berenang daripada tengah-tengah tadahan air, tengah sungai, menuju ke arah diorang. Lepas tu Rocky cuit kawan dia, si tuan rumah ni. Siapa yang berenang tengah-tengah malam tu? Kau kata rumah kat sini tak banyak, dan kebanyakannya rumah ada pun orang tua je yang tinggal dalam tu, orang muda tak ada. Bila tuan rumah nampak ada orang berenang ke arah diorang, terus kawan dia tak sempat apa-apa, lari terus cakap, "Weh, lari macam tu." Jadi yang si Rocky dengan kawan dia ni macam terpinga-pinga, nak buat apa. Tapi bila dia tengok tuan rumah lari, diorang pun angkat punggung dah lari. Waktu nak lari itulah kawan si Rocky yang ikut sama-sama dia naik motor datang ke kampung tu, terpijak salah satu cawan dan pecah cawan tu, dan ada kaca yang tertusuk dekat kaki. Tapi disebabkan terlalu takut, dia orang lari je. Sampailah dekat rumah, barulah tengok kaki member dah berdarah-darah. Terpaksalah malam tu cabutkan kaca yang melekat dekat kaki, tapak kaki tu. Lepas tu letaklah minyak apa sebab nak tunggu besok pagi. Lepas tu balut lah kan. Lepas tu bila dah balut tu,
Yang balut tu si makcik, emak kepada kawan dia, emak tuan rumah lah. Balut, makcik tu balut. Atau makcik tu tanya, kenapa berlari sampai tak basuh pinggan, terpijak kaca lagi, dah susah lah jadi macam ni kan. Lepas tu anak dia beritahu, mak, tadi ada orang berenang daripada tengah sungai, tengah tadahan air sampai ke tepi. Mak dia diam. Patutlah, dia kata, mak lupa nak bagi tahu malam ni malam dia. Bila dengar macam tu, si Rocky dengan kawan yang kaki dah terbelah ni rasa macam, apa yang berlaku sebenarnya? Malam ni malam apa? Dia orang macam ada satu tanda soal dekat kepala. Malam apa? Adakah diorang memang diperangkap untuk tidur dekat dalam rumah tu malam tu? Tak ada siapa yang tahu. Okey, teruskan cerita Jadi dah balut kaki kawan dia ni, diorang pun lepak-lepak lah dekat rumah. Rumah tu adalah rumah papan, tapi rumahnya 2 tingkat. Ada tingkat atas, tingkat bawah. TV terletak dekat tingkat bawah. Jadi bila belum malam sangat, jadi diorang bertiga ni, anak muda ni, lepaklah depan TV sambil borak-borak. Tapi sebelum mak dia ni pergi masuk tidur, mak dia pesan, ingat pesan makcik, sebelum pukul 12 korang mesti masuk tidur. Lepas tu Rocky ingat benda ni macam main-main, tak apalah, okey je. Lepas mak dia pesan macam tu, mak dia pergi dekat dapur, tuang air dalam cawan, dan cawan tu diletakkan di atas meja, dan meja tu terletak di tengah-tengah rumah. Mula-mula si Rocky ingat makcik ni nak minum air daripada cawan tu, tapi bila dia tengok makcik tu buat tindakan macam tu, lepas tu dia biarkan air tu dekat atas meja cawan tu, dia pun pelik juga, kenapa makcik ni buat macam ni. Lepas tu dia tanya dengan kawan dia, mak, kau lupa ke nak minum air yang dia tuang tu? Lepas tu kawan dia senyum ni, hehehe, macam tu je. Mungkin ada yang tak kena. Kenapa kawan dia tak nak jawab? Tak apalah. Jadi bila diorang dah tengok TV tu, lebih kurang dah dekat-dekat pukul 11 lebih tu, kawan dia terus cakap, dah, kita tengok TV sampai waktu ni je, kita kena naik atas tidur. Jadi tanpa banyak soal, diorang pun bertiga pun naiklah atas ke tingkat kedua untuk tidur. Okay. Tapi malam tu, mengikut kata Rocky, sejak daripada dia baringkan kepala, selepas solat semua, dia baringkan kepala, dia rasa macam tak kena, ada yang tak kena dengan tindakan makcik tu, dengan orang yang berenang dekat dalam tadahan air, dengan air yang ditinggalkan, dan kenapa kena tidur sebelum pukul 12, pelik. Jadi benda tu bermain-main dekat fikiran dia. Apa sebenarnya yang makcik ni alami dengan kawan dia ni? Walaupun dia berkawan lama dengan budak lelaki si tuan rumah tu, tapi dia tak sangka ada cerita di sebaliknya. Okey. Jadi bila dah baring tu, dia cuba-cubalah lelapkan mata. Tiba-tiba waktu dia dah macam dah nak tidur sangat, dia dengar pintu depan rumah, maksudnya dia orang kat tingkat 2 kan, ini kat tingkat 1. Pintu rumah terbuka, memang bunyi kuat, sebab pintu tu memang macam pintu yang macam tu. Dengar ada orang masuk dalam rumah, bertapak, dan bunyi tapak macam tapak kaki yang berair, peceper macam tu. Dan Rocky pasang telinga, dia dengar benda tu bertapak, dan dia dengar benda tu minum air, bunyilah kolok macam tu, dan dia dengar benda tu keluar daripada rumah tu melalui pintu belakang. Waktu tu dia rasa macam sah, ini bukan orang. Kalau orang, dah lama kawan dia ni bangun bawa kayu belantan pukul, tapi ini bukan orang. Sebab dia tengok kawan dia selamba je, walaupun kawan dia belum tidur, masih lagi berpaling kiri berpaling kanan, tapi dia tengok kawan dia selamba je. Lepas tu dia tanya, wait, siapa yang masuk rumah tadi tu? Kawan dia senyum je. Kawan dia tak cakap apa pun. Okey, tak apalah. Itu je lah peristiwa malam tu, dan diorang pun tidur. Besok pagi, dia tanya balik dengan kawan dia ni, sebenarnya apa benda yang berlaku kat rumah ni? Belum sempat Rocky tanya soalan lanjut, kawan dia cakap, meh ikut aku, kita pergi belakang rumah. Bila diorang pergi belakang rumah, rupanya dekat belakang rumah tu ada beberapa kubur lama. Dan melepasi kubur lama tu, seberang daripada kubur lama tu ada satu rumah tua, rumah yang dah usang. Lepas tu dia ceritalah, sebenarnya kubur ni adalah kubur keturunan aku, dan rumah kat belakang tu adalah rumah nenek moyang aku. Dan yang apa kau nampak dekat air,
yang berenang tu, dan apa yang kau dengar malam tadi, benda tu masuk dan keluar melalui pintu dapur, sebenarnya itu adalah salah satu belaan keluarga kita orang. Lepas tu Rocky tanya, kenapa tak buang benda tu? Benda tu kan syirik, dalam Islam tak dibenarkan. Dia kata, memang sebenarnya kita orang tahu itu syirik, tapi itu adalah perjanjian yang dibuat oleh keturunan kami, dan dia tak pernah kacau kami. Kita orang ni hidup aman damai. Cuma itu je lah syaratnya. Dalam bulan-bulan tertentu, dia akan datang minum air, lepas tu dia akan pergi ke belakang. Lepas tu Rocky tanya, kenapa dia orang pergi ke belakang? Aku pun tak pasti, sama ada dia masuk dalam kubur ataupun dia duduk dekat rumah tu. Dia tunjuklah rumah belakang tu. Jadi mujurlah Rocky cakap, benda tu tak naik tangga, sergah dia orang. Kalau tidak, dia kata terkencing terberak dia malam tu. Jadi lepas habis dah bersalam-salam dengan makcik dan juga kawan dia ni, Rocky dan kawan dia yang terbelah kaki tu pun balik ke Alustar. Tapi benda ni menjadi cerita sampai sekarang, kenangan. Dan abang tanya, apa yang terjadi dekat budak tu sekarang? Dia kata dia lost contact dengan budak tu sebab handset dia selepas tu rosak dan nombor kontak pun hilang. Mana tahu kan, salah seorang yang mendengar cerita abang ni adalah orang yang abang ceritakan. Jadi bolehlah komen-komen kat bawah. Abang minta maaf kalau abang tersalah cerita atau ceritanya tak lengkap, tapi itulah abang ceritakan berdasarkan apa yang abang sampaikan berdasarkan apa yang abang ceritakan. Salah. Abang sampaikan berdasarkan apa yang abang dapat. Macam tu. Itu adalah kisah yang pertama. Sebenarnya cerita pertama tu abang nak letak namanya Doki, tapi sepanjang perjalanan cerita tu abang sebut namanya Rocky. Doki tu adalah salah satu nama yang disarankan oleh penonton video-video abang. Dia kata Doki tu adalah sempena nama ayah dia. Dia kata ayah dia suka sangat tengok cerita-cerita abang. Okey pakcik, maaf tadi saya sepatutnya gunakan nama Doki, iaitu nama pakcik, tapi saya terletak nama Rocky. Saya salah tulis. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan kepada abang oleh seorang budak perempuan namanya Fina. Tentang Fina dan Saudah, dua orang kawan baik, tapi akhirnya berlaku satu kerasukan yang lucu jugalah, tapi menarik lah abang dengar. 2004 dekat negeri Kelantan. Okey, pada tahun 2004, Fina ni daripada Kuala Lumpur dapat tawaran belajar dekat satu sekolah berasrama agama dekat negeri Kelantan. Dan memang Fina bercita-cita untuk masuk sekolah tu sebab sekolah tu antara sekolah yang bagus sangat-sangat dalam aliran agama ni lah. Okey, pada tahun 2004, kemasukan pendaftaran student baru boleh dikatakan sangat ramai, melebihi yang diharapkan. Jadi tempat yang disediakan lebih kurang 100, tapi yang mendaftar pada tahun 2004 tu adalah lebih kurang 200 orang. Ada 100 orang lagi lebih dah tak tahu nak letak kat mana. Jadi pihak sekolah terpaksa buat satu tindakan luar biasa, iaitu diorang sewa satu bangunan yang berdekatan dengan sekolah tu. Bangunan tu bangunan yang elok, cuma dah lama tak ada orang tinggal dekat dalam bangunan tu. Dan bangunan tu dulu pernah disewa oleh pihak sekolah, tapi berlaku sesuatu peristiwa yang menyebabkan pihak sekolah tak jadi sewa semula dekat bangunan tu. Dan katanya dulu peristiwanya ada berlaku histeria besar-besaran. Jadi disebabkan itu, sejak daripada tu pihak sekolah tak sewa lagi dekat bangunan yang kat luar tu. Dan setiap tahun pengambilan pelajar memang dihadkan untuk cukup-cukup semua pelajar boleh tinggal dalam asrama. Tapi nak jadi cerita takdir Allah Ta'ala kan. Jadi tahun tu yang mendaftar 200 orang. Ada 100 orang lebih. Jadi yang 100 orang ni ditempatkan ke bangunan baru yang disewa oleh pihak sekolah, termasuk Fina dengan Saudah. Fina dengan Saudah ni dua-duanya adalah daripada Kuala Lumpur, anak-anak bandar. Jadi bila masuk dalam asrama ni, ada banyaklah benda yang dia orang kekok, terutamanya macam mana nak membersihkan bilik asrama, macam mana nak mengaturkan jadual sendiri. Okey. Jadi yang paling susah dia orang adalah nak bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Sebab selama ni yang kejutkan Fina adalah mak dia
Macam tu juga dengan Saudah, yang kejutkan dia mak dia. Jadi bila dia naik tingkatan 1 duduk asrama, terpaksalah bangun sendiri. Jadi pada satu hari Fina pergi sekolah dalam keadaan terlambat, tapi dia tak terfikir yang dia perlu kejut Saudah. Rupanya pada waktu tu Saudah masih lagi tidur. Jadi Fina pun siap-siap dengan kawan-kawan yang lain, diorang pergilah sekolah dulu. Bila sampai dekat sekolah, duduk dalam kelas, dah lebih kurang pukul 8, cikgu pun masuk dalam kelas. Cikgu tanya, mana Saudah? Pada waktu tu Fina baru perasan Saudah tak datang. Dah pula Saudah ni mana pula perginya, dia kata. Okeylah, tak apa. Jadi cikgu pun tanyalah kenapa Saudah tak datang. Jadi rupanya ada kawan yang sama lambat, lebih lambat daripada Fina beritahu. Kita orang dah kejutkan Saudah, tapi Saudah tak bangun, katanya dia tak sihat. Kata dia nak minta tidur sekejap, nanti dia akan datang, tapi tak terlewatlah sikit. Okey, jadi pembelajaranlah berterusan macam biasa. Lebih kurang pukul 9 pagi, tiba-tiba Saudah datang. Tapi Saudah datang dalam keadaan yang sangat pelik. Cerita ni kat Kelantan. Abang ada beritahu tak? Abang takut abang terlupa nak beritahu. Saudah datang, dia pakai tudung, tapi tudungnya tersengit. Lepas tu baju dia tu pakai terbalik. Lepas tu kain dia tinggi sebelah, rendah sebelah. Bila Saudah masuk dalam kelas dengan bagnya diseret, semua budak-budak gelak. Yang tak gelak hanya ustazah seorang aja, ustazah yang mengajar pada waktu tu. Ustazah tu perasan sebenarnya Saudah ni ada sesuatu yang tak kena. Lepas tu dia pun cakaplah, Saudah boleh duduk kat tempat awak. Jadi Saudah pun duduk. Bila Saudah duduk tu, kawan-kawan yang lain pun gelak-gelak ni. Baik lelaki, baik perempuan, apa hal, macam orang gila pula yang masuk dalam kelas ni. Kau okey tak? Kau okey tak? Jangan. Jadi bila kawan-kawan gelak-gelakkan dia, tiba-tiba Saudah bangun, Saudah jerit sekuat hati. Rupanya pada waktu tu Saudah dah kena rasuk, dah kerasukan. Dia menjerit. Dahlah meja Saudah dekat dengan meja Fina. Fina kata dengan dia rasa nak terkencing waktu tu. Waktu tu memang dia nak pergi tandas, tapi bila dengar Saudah menjerit, ya Allah, rasa macam nak turun pun dikencing, dia kata. Bila Saudah menjerit, Saudah baling kursi, dia baling meja, lepas tu dia hentak-hentak lantai. Pelik sangat, sampaikan ustazah yang ada dalam kelas tu jadi ketakutan, jadi cuak. Jadi ustazah suruh budak-budak lelaki panggil ustaz. Jadi ustaz pun datang. Bila ustaz datang, ustaz pun tengok Saudah dalam keadaan yang tak sedar. Lepas tu dia mintalah budak-budak perempuan pegang Saudah, termasuklah Fina. Sebab Fina ni dia punya badan dia kata tinggi. Dia ni seorang yang tinggi, seorang yang budak perempuan yang selalu main bersukan, selalu bersukan. Jadi dia punya bentuk badan ni atlet punya bentuk badan. Jadi ustaz tu suruhlah beberapa kawan termasuk Fina pegang. Waktu tu Fina kata tangan Saudah tu memang kuat gila, nak terbang dijadinya. Nak pula Saudah ni badannya berisi je. Dia punya meronta lain macam. Tapi bila dah sakit sangat pegang tangan Saudah, lama-lama Fina ni dia punya hati dia rasa panas. Dia pun tak sengaja, dia kata benda tu tak sengaja, dia lempang muka Saudah. Waktu ustaz tu tengah ruqyahkan Saudah, tangan dia sebelah tu meluncur laju pelempang kena kat muka Saudah. Waktu tu Saudah meronta tercempak si Fina. Dia kata dia pun sendiri tak sangka kenapa dia lempang, dan dia pun tak sangka Saudah begitu kuat nak lempar dia. Dah jadi macam tu keadaan jadi tegang. Ustaz suruh semua budak perempuan keluar, dan waktu tu Saudah diri je dalam kelas, dan ustaz minta semua budak lelaki pegang tangan Saudah, bawa dia pergi ke surau. Jadi peganglah beberapa orang budak lelaki, pegang tangan Saudah, bawa pergi surau. Surau sekolah tu boleh katakan agak besar juga, memuatkan beratus orang surau dia. Jadi Saudah pun diletakkan dekat perkarangan surau, bukan dalam surau, dekat perkarangan surau. Waktu tu dia menjerit-jerit. Fina tengok daripada jauh, dah badan dah kesakitan ni, kena lempar dengan Saudah. Tapi disebabkan kekuatan Saudah tu luar biasa, Saudah punya budak-budak lelaki tadi terlepas daripada genggaman Saudah. Pelik kan ayat abang? Terlepas daripada rontaan Saudah tu, dan Saudah berlari keseluruhan surau, berlari-lari sambil budak lelaki kejar. Ada yang kepung dan macam ayam, abang dengar cerita ni.
Bila kepong aja, seodah langgar terpelanting. Budak-budak sekolah kan, lelaki kan kecil-kecil badan dia kan, sebab belum sampai umur kan, terpelanting-pelanting budak lelaki. Akhirnya bila dah banyak sangat berlari, ustaz tu pun azan. Bila azan, automatik lepas habis dia azan, seodah pun jatuh macam keletihan. Bila keletihan, barulah diorang buat ruqyah. Bila dah ruqyah, barulah diorang semua tanya sebenarnya apa yang berlaku. Sama macam cerita kerasukan sebelum ni. Sebenarnya seodah dia ada masalah, tak tahu mana nak buang tuala wanita lepas menggunakan tuala wanita. Jadi pada petang hari sebelumnya, dia pergi cangkul tanah dekat belakang bangunan tu. Ada satu pokok tu macam agak scary Mary. Dah lama tak sebut ayat ni kan. Agak scary Mary sikit lah pokok tu. Dia pergi tanam tuala wanita di dalam tu. Tapi dia kata dia dah basuh tuala wanita tu, cumanya dia tak sangka lah benda tu akan jadi. Sebenarnya dia kata permulaan dia lupa adalah waktu orang dah siap-siap nak pergi sekolah. Waktu tu dia dah tak ingat dah. Dia rasanya macam dia nak bangun, tapi tiba-tiba dia macam pop, hilang macam tu je. Rupanya pada waktu tu lah badan dia dah diambil alih. Jadi cerita tu menjadi kenangan Fina dengan Saudah. Itulah pertama kali dan kali terakhir Saudah kena rasuk, dan sampai kesudah dia orang belajar sampai tingkatan 5, habis tak ada lagi kejadian kena rasuk dekat asrama tu. Dan selepas batch dia orang habis, asrama tu tidak lagi disewakan dan diorang semua tinggal dekat dalam sekolah, asrama sekolah. Cerita yang ketiga berlaku pada tahun 1988. Diceritakan kepada abang seorang lelaki namanya Rafi. Waktu tu dia berumur 12 tahun dan diorang ni tinggal dekat satu kampung Melayu di Johor Bahru. Tapi abang tak tahu kampung apa. Bolehlah nanti komen-komen kat bawah beritahu dekat abang kan. Abang ni dengan tersalah, hari tu tersalah tempat kan, dangai jadi dangi, dangi jadi dangai. Biasalah bila bab geografi ni abang lemah sikit. Nak pergi pasaraya depan rumah pun Google dulu manalah dia punya peta ni, sebab abang jenis yang lupa jalan. Okey, cerita yang ni berlaku dekat Kampung Melayu Johor Bahru tahun 1988. Maaf abang ulang semula. Asrin pula. Rafi cerita dekat abang. Dia ni duduk dekat kampung tu, rumah pusaka. Rumah ni macam rumah teres, memanjang, ada 4 pintu. Maksudnya ada 4 rumah yang dicantumkan menjadi satu. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Rumah pertama disewakan kepada orang yang dia sendiri tak kenal. Rumah kedua dengan rumah ketiga dia orang duduk, sebab dia orang tuan rumah kan. Rumah yang terakhir, rumah yang keempat, disewakan kepada sepupu kepada Rafi, iaitu Kak Wan. Kita panggil dia perempuan Kak Wan. Jadi, tapi masalahnya Rafi ni tak rapat sangat dengan Kak Wan. Sebab Kak Wan ni ada satu perangai yang pelik, iaitu kaki gaduh. Kak Wan dah kahwin. Nama suami dia Asrin, Abang Asrin. Kak Wan kaki gaduh. Suami yang nama Asrin tu pun lagi ada masalah, iaitu tak bercakap. Kalau jiran-jiran tetangga bertegur pun tak bercakap. Dia gitu je. Tak tahu, memang tak tahulah perangai orang macam tu. Okeylah, tak masalah. Dan itu adalah sepupu Rafi waktu tu. Okey, tapi yang jadi masalahnya, Kak Wan ni selalu bergaduh dengan jiran-jiran dekat dalam kampung tu. Ada je yang tak kena. Orang beli sofa lebih dia pun bising. Orang ada gelang baru dia pun bising. Ada je. Kalau orang tu tanam labu dia besar sikit, katanya labu tu ada bela-bela. Macam tu lah. Banyak cerita. Sampaikan orang-orang kampung selalu mengadu dengan mak bapak kepada Rafi. Sebab mak bapak kepada Rafi adalah makcik kepada Kak Wan. Sebab Kak Wan tu sepupu dengan dengan Rafi kan. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari tahun 1988, pada satu petang, Kak Wan bergaduh dengan seorang jiran. Tak tahulah sebab apa, sampai macam nak bertumbuk. Waktu tu suami Kak Wan yang nama Asrin ni, Abang Asrin ni tak dekat rumah. Kak Wan punyalah bertekak-tekak sampaikan terpaksa direda-redakan oleh emak Rafi. Walaupun si emak Rafi cuba redakan, tak jalan. Memang mencarut-carut sepanjang bergaduh tu. Sampai Rafi pun malu dengan keadaan sepupu dia yang suka sangat bergaduh, bercakap-cakap macam sampai menyumpah-nyumpah. Jiran tu pun sama, dua-dua sama naik.
Entah apa sebabnya tak tahu. Okey. Tiba-tiba suami kepada Kak Wan balik. Suami pada Kak Wan balik, terus dia cakap sini, berhenti, dia kata macam tu. Jadi senyap semua orang dan semua balik ke rumah masing-masing. Tapi apa yang Rafi dengar pada malam tu, bukan pada tadi malam kan gaduhnya awal malam, pada tengah malam tu lebih kurang pukul 11 malam macam tu, Abang Asrin dengan Kak Wan bergaduh. Mungkin sebab Abang Asrin tegur, awak ni perangai teruk sangat, suka cari pasal dengan jiran. Oh, Kak Wan tak puas hati. Oh, dia katalah, kau hajar punya jantan, aku cuma gini lah. Bergaduh lah. Abang tak tahu macam mana orang perempuan bergaduh. Orang sekarang bergaduh lain, terus naik status dekat Facebook. Itu gaduh kita zaman sekarang lah. Gaduh zaman dulu, bertekak. Sampaikan tiba-tiba Abang Asrin menjerit, diam! Aku suruh kau diam! Macam tu. Jadi tersenyap Kak Wan. Yang si Abang Rafi ni, si Rafi ni pasang telinga. Sebab rumah dekat-dekat sebelah menyebelah kan, pasang lah telinga bila ada bergaduh dah. Okey. Malam tu diorang tidur macam biasa. Tiba-tiba dalam pukul 3 pagi, Rafi terbangun sebab dia dengar bunyi harimau. Dia pelik, rumah dia orang ni dekat kampung Melayu Johor Bahru, boleh kata tengah bandar, mana mungkin ada harimau. Tapi malam tu dia dengar harimau mengelilingi kawasan rumah dia, dan dia sebab ketakutan dia bangun keluar daripada bilik, tengok dekat ruang tamu, mak bapak dia tengah angkat meja nak letak dekat depan pintu. Yelah, mana tahu tiba-tiba rimau tu merempuh masuk dekat dalam rumah, rempuh pintu. Sebelum rimau tu tempuh pintu, lebih baik letaklah sesuatu benda berat dekat depan pintu. Yang dia orang letak adalah meja makan. Dah selepas letak meja makan, dia tanya dengan bapak dia. Rafi tanya, bah, tu bunyi apa? Abah dia kata dia, waktu tu rumah gelap tau. Bunyi harimau mengelilingi rumah gelap. Bila dia macam tu, dia pun pergilah pegang tangan mak dia. Rupanya mak dia dah gigil macam tu. Mak takut ke? Mak tak takut, mak seram. Yelah, dengan harimau kan kita tak tahu tu harimau jadian ke harimau betul. Pada waktu tu ketiga-tiga beranak ni anggap itu adalah harimau betul. Untuk mengelakkan harimau betul tu masuk rumah, terpaksalah dia orang letak benda yang berat. Jadi sudah tu bapak si Rafi suruh Rafi masuk tidur. Tapi dalam keadaan ketakutan, Rafi masuk tidur. Dia pun tidur sambil tutup muka dia dengan bantal. Dia tak nak dengar. Dan rimau tu bila berpusing rumah tu, bukan setakat berpusing, siap cakor-cakor lagi. Dia bagi bonus cakor. Raung, cakor. Macam tu. Dan disebabkan terlalu takut, akhirnya Rafi tertidur. Sedar-sedar dah pukul 6 pagi. Dia pun bangun siap-siap nak pergi sekolah. Dan waktu tu dia tengok meja makan tadi yang ada tersendal dekat depan pintu dah dialihkan. Maksudnya keadaan dah kembali pulih. Dia tanya dengan bapak dia, boleh tak pergi sekolah? Bapak dia kata boleh, tak ada masalah. Sebab bapak dia kata itu bukan harimau biasa, itu harimau jadian. Bila dah masuk waktu subuh, harimau jadian automatik akan hilang. Kalau harimau betul mungkin tak kan. Okey. Jadi Rafi ni pun pergilah, dah siap-siap dia pergi sekolah. Jadi cerita pagi tu juga mak bapak kepada Rafi pergi ke rumah keluarga kakak sepupu dia mengadukan hal ni. Jadi bila balik daripada sekolah, Rafi pun tanyalah dengan mak dia, apa sebenarnya yang berlaku? Mak dia beritahulah ni semua harimau jadian. Rupanya mak dia beritahulah, tadi mak pergi rumah keluarga kepada kakak sepupu kau, adik-beradik mak lah kan. Tanyalah sebenarnya apa yang berlaku. Rupanya diorang semua tahu, keluarga tu semua tahu, Asrin, suami kepada Kak Wan, memang ada saka harimau. Memang dia ambil. Dan dia tak boleh stres. Kalau dia stres malam tu, merangkak jadi rimau. Sebab itulah pada waktu dia balik kerja, dia tengok bini dia tengah bergaduh, bercerang-cerang rambut. Lepas tu malam tu pula bini dia menjerit-jerit ke arah dia. Malam tu disebabkan terlalu stres, dia bertukar menjadi harimau dan bagi warning pada semua orang, jangan kacau bini aku, lebih kurang macam tu. Jadi petang tu beberapa jiran datanglah dekat rumah Rafi, tanya ada tak diorang dengar suara harimau. Rupanya bukan keluarga Rafi je dengar, seluruh perumahan kawasan tu, seluruh kampung tu malam tadi diganggu dengan saka harimau. Tapi tak pula diceritakan kepada abang apa yang terjadi selanjutnya dengan Asrin.
dengan Abang Asrin dan Kak Wan. Ceritanya tertamat sampai situ je. Tapi kalau ada sambungan nanti, abang minta lah nanti kalau ada sambungan bolehlah sambung-sambung apa jadi, macam mana harimau tu bertukar tak jadi singa, ataupun harimau tu ada buat buka gelanggang silat, belajar silat harimau. Mana tahulah kan, itu adalah akhiran cerita yang ketiga. Dalam cerita pertama, sebenarnya abang pelik kenapa tak ada bekalan air. Tapi mengikut cerita yang abang dapat melalui telefon, dia kata memang pada waktu tu, dia kata sampai sekarang lagi ada sesetengah bahagian di Kedah tak ada lagi bekalan air, dan ada juga yang tak ada bekalan elektrik. Katanya kawasan perumahan tu terlalulah dalam. Tapi abang rasa macam kesian sebab abang tak pernah tak ada elektrik dan tak ada air. Tapi kalau ada siapa-siapa yang komen kat bawah rumah korang masih lagi tak ada air dengan tak ada elektrik, bolehlah komen-komen kat bawah. Mana tahu kan yang dengar-dengar cerita abang ni kan Pak Menteri, ada ke Pak Menteri nak dengar cerita abang? Ada, mana tahu wakil-wakil rakyat ke, bolehlah kan yang wakil rakyat Kedah, kita panjang-panjangkan cerita ni kan. Okey, itu adalah pengajaran pertama. Yang kedua pula berkenaan dengan urusan tuala wanita, tetap juga kena dibuang dengan sebaiknya. Dan pengajaran yang ketiga adalah kalau kita dah tahu orang tu ada saka harimau, lain kali jangan cari pasal, kalau tidak mengaum dia malam tu. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.